Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hathu ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. والدعاء إلى الهدى دلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى قربه ومرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم افتح علينا فتوح العارفين فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وهدينا إلى الصراط المستقيم. اللهم افتح علينا حكمتك وننشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا رب فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul dan bertemu walaupun di wadah online di dalam Facebook page Darul Ma'mur Mosque. Namun ini adalah kesyukuran dan ini adalah satu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dan kita harus bersyukur kerana diberikan nikmat tersebut. Kita masih lagi diberikan peluang untuk mendengarkan, untuk meraih manfaat, untuk menimba ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Izinkan saya untuk mulakan dahulu untuk mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang ke sesi pertama kuliah duha bersama saya. Saya adalah hamba Allah SWT yang kerdil, Muhammad Hamzah bin Hamid, selaku Imam Eksekutif dan juga Ketua Bahagian Dakwah, menyampaikan kuliah duha saya yang pertama, insya-Allah pada setiap hari Ahad, minggu yang keempat pada setiap bulan, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-sama kita meraih faedah di bulan-bulan yang datang insya-Allah dengan kita mengambil manfaat daripada bacaan kitab yang telah saya pilih, iaitu pilihan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ataupun yang diberi judul dalam bahasa Arabnya Mukhtarul Hadits Syarif. Kitab Mukhtarul Hadits Syarif ini iaitu kitab pilihan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya terdapat 59 buah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Yang Mulia Sayyid Al-Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, di mana Habib Omar mengumpulkan 59 hadis ini dan diberikan nama Mukhtarul Hadits Syarif yang bermaksud pilihan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana hadis-hadis ini juga diambil daripada kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh seorang ulama yang bernama Al-Habib Muhammad Al-Haddar, yang tidak lain tidak bukan guru kepada Al-Habib Omar sendiri dan juga bapa mertua beliau. Al-Habib Muhammad Al-Haddar telah mengumpulkan kita beberapa hadis yang diberikan di dalam sebuah kitab yang diberikan nama Syifa'us Saqim, iaitu penyembuh pesakit. Jadi daripada kitab Syifa'us Saqim ini yang dikumpulkan oleh Al-Habib Muhammad Al-Haddar, Al-Habib Omar mengambil petikan hadis sebanyak 59 hadis dikumpulkan menjadi sebuah kitab yang diberi nama yang telah saya sebutkan awal tadi, pilihan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mukhtarul Hadits Syarif. Antara keunikan hadis-hadis yang akan kita pelajari adalah di mana Habib Omar menyusun hadis-hadis yang terpilih ini mengikut huruf, mengikut abjad.
Mengikut huruf-huruf hijaiyah. Jadi daripada alif sehingga ya, maka urutan hadisnya juga bermula daripada alif, kemudian ke huruf ba, kemudian ke huruf ta, hinggalah ke huruf ya. Itu adalah di antara keunikan dan keistimewaan kitab Mukhtarul Hadis Syarif. Dan juga kerana hadis-hadisnya juga adalah hadis yang sangat ringkas, yang sangat mudah dipelajari dan dihafal, khususnya oleh para pelajar dan murid-murid yang baru di dalam bidang menuntut ilmu agama, dan khususnya di dalam bidang menghafal dan mengkaji hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi insya-Allah kita akan meraih faedah, kita akan berkongsi sama manfaat-manfaat yang terkandung dalam setiap hadis. Moga-moga kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala dapat memberkati kita, keluarga kita, dan dapat kita manfaatkan ilmu yang telah kita pelajari, yang telah kita kongsi sama. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan saya untuk menyampaikan dan menerangkan hadis-hadis daripada kitab Mukhtarul Hadis Syarif ini, dan juga penonton insya-Allah dapat meraih manfaat sama-sama. Dan insya-Allah jika berkelapangan masa, insya-Allah kita berdoa juga keadaan beransur pulih, semakin pulih, agar sama-sama jemaah dan masyarakat Islam di luar sana dapat kembali ke masjid semula untuk menunaikan ibadah mereka, dan juga dapat menjalankan kegiatan keagamaan mereka seperti biasa. Dapat kita insya-Allah hadir sama-sama pada setiap hari Ahad minggu yang keempat bersama saya, insya-Allah kita mendengarkan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, insya-Allah. Jadi kita mula dengan hadis yang pertama daripada 59 hadis, insya-Allah. Daripada hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang sangat masyhur yang selalu kita dengar. Radhiyallahu ankum wa bihi ilahi an qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat, dan bagi setiap orang itu diberi ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya disebabkan untuk memperolehi dunia atau seorang wanita yang dia ingin nikahi, maka hijrahnya itu diberi ganjaran mengikut apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini adalah hadis pertama yang bermula dengan huruf alif, dan hadis yang pertama yang kita selalu dengar apabila kita membaca kitab-kitab hadis yang lain. Di antaranya yang masyhur, kitab 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sering dengar hadis ini, dan hadis ini berkenaan dengan niat, dan kita sering dengar hadis ini berkenaan dengan bersangkut paut dengan hijrah. Dan kita selalu dengar hadis ini kerana hadis ini adalah di antara hadis yang terpenting di dalam agama Islam, yang menerangkan perkara yang sangat utama yang penting di dalam syariat Islam, iaitu berkenaan dengan niat seseorang itu. Jadi tak asing lagi hadis ni kan, kita selalu dengar. Jadi saya harap mungkin mereka yang dah pernah dengar sebelum ni mungkin dapat faedah, mungkin dapat refresh balik apa yang telah dia belajar dulu. Mungkin dia dah belajar dengan asatiza yang lain,
pasti dia telah mendengar hadis ini beberapa banyak kali sudah sebelum ni, dan insya-Allah hari ini kita dengarkan lagi, moga-moga kita dapat juga raih manfaat. Walaupun ada perkara yang kita dah tahu, kita dapat sebagai sebuah peringatan buat kita. Sesungguhnya Allah SWT mengingatkan kepada kita bahawasanya peringatan itu adalah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi kita lihat hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang kita juga kenal, sahabat yang masyhur, iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Siapa tak kenal Sayyidina Umar ni? Allah. Sayyidina Umar ni adalah sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dan khalifah yang kedua setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan kita lihat kisah sedikit, kita kupas sedikit berkenaan dengan sahabat ini, Sayyidina Umar bin Khattab. Kita selalu dengar kisah-kisah yang hebat daripada Sayyidina Umar. Ini adalah kerana Sayyidina Umar bin Khattab sendiri adalah orang yang hebat, adalah di antara sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sering disebut-sebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan namanya juga disebut sebelum Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab, yang kita ketahui cerita keislaman Sayyidina Umar yang masyhur sekali. Dan di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT memuliakan agama Islam dengan Islamnya salah satu di antara Umar ini. Allahumma a'izal Islam bi habbar rajulain ilaik, bi Umar bin Al-Khattab atau bi Amr bin Hisham. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, kau muliakanlah Islam ini dengan Islamnya salah seorang daripada Umar ini, iaitu Umar bin Khattab ataupun Amr bin Hisham. Maka dengan izin Allah SWT, Allah jadikan Sayyidina Umar bin Khattab itu telah masuk Islam. Dan kita juga pasti tahu kan, pernah dengar sebelum ni kisah yang sangat masyhur berkenaan dengan bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab memeluk agama Islam. Sebab apa? Sebab bila dia keluar tu nak memeluk agama Islam, yang kita ketahui keluarnya itu adalah bukan tujuannya yang pertama nak memeluk agama Islam. Bila dia keluar dari rumah nak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuannya yang pertama nak membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu niat dia yang pertama. Dia nak membunuh Nabi. Kerana dia memikirkan bahawasanya Nabi ni, pada pendapat dia pada masa itu, seorang yang sedang memecah belahkan manusia pada masa itu. Kerana dia telah mendatangkan agama yang baru, agama yang lain daripada nenek moyang mereka. Jadi dia rasakan bahawasanya Sayyidina Muhammad SAW itu memecah belahkan orang. Jadi dia nak datang, nak pergi berjumpa dengan Nabi dan dengan niat nak membunuh dia. Tapi kita tahu apa yang telah dilakukan selepas tu kan. Apa cerita kisah yang how it develop, bagaimana dia bertemu dengan seorang sahabat, kawan dia yang sebenarnya juga telah memeluk agama Islam dengan sembunyi, tidak diketahui oleh orang, kerana pada zaman itu adalah zaman waktu bermulanya agama Islam di kota Mekah dan bermula tersebarnya secara sembunyi-sembunyi. Jadi dia mengatakan, kamu nak ke mana wahai Umar? Dia mengatakan, aku nak berjumpa dengan Muhammad. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu nak buat apa? Aku nak bunuh Nabi. Oh, kamu nak bunuh Nabi, nak bunuh Muhammad kerana dia sedang menyebarkan agama Islam. Kenapa kau tak uruskan di rumah kau dahulu? Kerana apa? Kerana Islam telah merebak, telah tersebar di dalam rumah kamu sendiri. Jadi maksud di sini adalah kerana adiknya, saudari Sayyidina Umar telah memeluk agama Islam tanpa diketahui oleh Sayyidina Umar sendiri. Jadi Sayyidina Umar pun lagi, macam mana ni? Aku ni nak hantam orang, aku nak bunuh orang yang sebar agama Islam. Keluarga aku sendiri dah memeluk agama Islam. Dia pun terperanjat. Dia pun balik rumah dan teringkaskan cerita. Kan? Dia telah mendengar suara daripada luar pintu rumahnya, seperti suara Al-Quran Karim. Kebetulan di dalamnya seorang sahabat bernama Khabbab sedang mengajar adik saudarinya
Al-Quran, mengajar adik perempuannya dan juga suaminya, mengajar mereka tentang Al-Quran dan bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi bila dia masuk, Habab dapat sempat bersembunyi. Kemudian Sayyidina Umar masuk dengan bentak, dengan marah dan bertanyakan, apakah suara yang aku dengar? Kemudian Sayyidina adiknya cuba menyembunyikan Al-Quran, menyembunyikan Habab. Dengan marahnya Sayyidina Umar, dengan berangnya dia telah memukul adiknya sehingga adiknya luka berdarah. Maka melihat adiknya jatuh luka berdarah, maka dia pun dengan izin Allah SWT lembut hati dia. Kemudian dia minta dengan baik kepada adik perempuan dia, minta dengan baik Al-Quran yang telah dibaca sebentar tadi. Kemudian baru dia ambil, dia berikan, kerana dia melihat Sayyidina Umar ni dia dah lentur sikit hati dia, dia tak marah-marah kan. Tak marah-marah, diberikan oleh Sayyidina Umar oleh Al-Quran oleh adik dia. Lalu dia baca sekali, apa yang dibacakan adalah surah daripada surah Taha. Surah Taha. Bila membaca surah Taha ni, maka tersentaklah Sayyidina Umar. Maka dikuasailah hatinya dengan cahaya keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau. Maka dengan itu, maka dia pun rasa dia dah nak memeluk agama Islam. Barulah si Khabbab ni sembunyi daripada persembunyian dia, dia keluar. Dia melihat Sayyidina Umar ni dah nampak, dia dah terlihat terpancar di wajahnya nak memeluk agama Islam. Maka Sayyidina Khabbab menyarankan agar Sayyidina Umar berjumpa dengan Nabi dan memeluk Islam dengannya. Maka Sayyidina Umar pun keluarlah. Lihat, dia baru keluar jumpa dengan Nabi, nak peluk agama Islam. Padahal awalnya dia nak bunuh Nabi. Tapi alhamdulillah, yang keduanya dia keluar balik untuk memeluk agama Islam. Begitulah sedikit sebanyak ringkaslah cerita Sayyidina Umar bin Khattab memeluk agama Islam, yang saya pasti kita telah mendengarnya banyak kali. Ini juga memberikan kita sedikit sebanyak peringatan lah, bahawasanya dengan kuasa Allah SWT tu apa-apa boleh jadi dengan kuasa Allah. Kita cuma hanya berdoa yang terbaik. Sedangkan Nabi pun berdoa. Nabi pun berdoa juga. Walaupun Nabi ini adalah Nabi akhir zaman, Allah Ta'ala perkenalkan segala permintaan, tapi Nabi juga tetap sering tak putus doanya supaya Allah SWT membantu Nabi dalam memuliakan agama Islam itu sendiri. Dan Sayyidina Umar ni kita tahu ada banyak gelaran. Di gelaran ni kita tahu, kita pernah dengar gelaran Sayyidina Umar Al-Faruq. Ini adalah satu gelaran kepada Sayyidina Umar. Laqabnya Al-Faruq, diberi gelaran tersebut, laqab tersebut kerana apa? Farraqa bihi bainal haq wal batil. Dia dapat tahu membezakan di antara yang hak dengan yang batil. Itu adalah gelaran Sayyidina Umar bin Khattab. Atau gelaran yang lain juga, Rasulullah SAW memberikan dia gelaran Abu Hafs. Abu Hafs. Hafs ni apa? Dalam bahasa Arab, Hafsun ni maknanya singa. Dalam bahasa Arab, Hafsun maknanya singa. Ataupun dalam bahasa dalam perkataan yang lain, singa ni dia boleh kita kata dia asadun. Orang yang boleh baca bahasa Arab ni kan, asadun singa. Tapi boleh juga kita kata Hafsun, pun singa juga. Ni dalam bahasa Arab ni, kalau kita nak tahu, jika sesuatu itu ada satu signifikasi kehebatan pada perkara tersebut, dia akan ada banyak nama. Dia akan ada banyak nama. Begitulah juga macam kita tahu kan, signifikasi hari akhirat, dia ada banyak nama. Ada nama akhirah, ada nama qari'ah, ada nama zalzalah dan selainnya. Itu kehebatan perkara tersebut, jadi di banyak nama. Macam begitu juga bahasa Arab ni kan, dalam perkataan singa, dalam makna singa, dia macam-macam nama. Menunjukkan singa ni dia punya kekuatan dia, kehebatan punya haiwan tersebut. Jadi Sayyidina Umar diberi gelaran Abu Hafs kerana Nabi Muhammad SAW itu melihat bagaimana keberaniannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan kita tahu juga gelaran yang lain, Sayyidina Umar adalah khalifah yang pertama yang diberi gelaran Amirul Mukminin, ketua
bagi orang-orang yang beriman. Ini adalah antara gelaran-gelaran Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan kita lihat bagaimana Sayyidina Umar ni juga adalah seorang yang walaupun dia berani, tapi dia seorang yang tawaduk juga. Seorang yang tawaduk, suka membantu orang, suka menolong orang. Lebih-lebih lagi mereka yang sangat memerlukan, khususnya yang yatim piatu, mereka yang tidak mempunyai suami dan sebagainya. Sering Sayyidina Umar berkhidmat kepada mereka, menguruskan aktiviti harian mereka di rumah mereka jika mereka memerlukan. Ini adalah kegiatan Sayyidina Umar, khususnya bila menjadi seorang khalifah. Kerjanya menguruskan masyarakat Islam, lebih lagi mereka yang sangat-sangat memerlukan. Dan banyaklah kisah-kisah Sayyidina Umar ni kalau kita nak tahu. Kan, kalau kita nak tahu banyak kisah Sayyidina Umar, kisah hidup dia yang kita boleh ambil iktibar daripadanya. Dari segi keberanian dia, sifat penyayangnya dia, kesabarannya dia. Ini adalah di antara sifat-sifat yang hebat yang ditunjukkan, dipaparkan oleh sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ataupun yang bergelaran Abu Hafs, ataupun Umar al-Faruq, ataupun Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu. Antara kisah-kisah yang menakjubkan Sayyidina Umar bin Khattab ni, kalau kita nak ambil sedikit satu kisah lah, mungkin kita nak ambil iktibar daripada kisah ini, kita lihat bagaimana kehebatannya Sayyidina Umar, antara sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu yang dijamin masuk syurga Allah SWT. Di antara 10 sahabat yang dijamin masuk syurganya Allah SWT, seperti mana yang telah disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyara mubasyirina bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk syurga Allah SWT. Tapi sifatnya bukanlah seperti sifat orang yang dah dijamin masuk syurga, jadi dia tak buat apa lagi kebaikan. Tidak, dia terus lagi membuat kebaikan, berkhidmat kepada masyarakat, khususnya apabila menjadi khalifah. Tapi ada satu kisah yang menarik, kita kongsi sama. Kita pernah dengar kisah ni, saya pasti pendengar pernah mendengar kisah ni sebelum ni, berkenaan dengan peristiwa di mana ketika beliau menjadi khalifah Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar ni, dia mengantarkan sekumpulan askar untuk pergi menentang untuk berperang, keluar berperang, yang dipanggil Sariyah, pergi keluar. Jadi Sariyah ni adalah di antara ketua askar yang Sayyidina Umar hantar keluar untuk pergi berperang, menentang musuh. Dan Sayyidina Umar di Madinah. Pada satu hari itu, ketika Sayyidina Umar pada hari Jumaat, Sayyidina Umar ni sedang berkhutbah di atas mimbar. Dia tengah khutbah. Jadi waktu dia berkhutbah tu, dia tiba-tiba dia katakan, "Ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal." Dia mengatakan, "Wahai Sariyah, ke gunung. Wahai Sariyah, ke gunung." Maka sahabat yang dengar tu, yang dekat dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, semua rasa hairan lah. Sayyidina Umar ni peliknya, tengah khutbah tiba-tiba dia pergi pekik pula, "Wahai Sariyah, ke bukit." Tak faham kenapa ni, apa cerita tiba-tiba dia Sayyidina Umar pekik macam itu. Kemudian terus macam biasa balik, dia normal, dia khutbah macam biasa. Kalau kita lah kan, tak pelik lah kan kalau kita lihat khatib kat mimbar tiba-tiba dia pekik cakap benda lain kan. Jadi kita rasa pelik. Tapi itulah yang berlaku ketika zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, waktu khalifahnya beliau. Maka nak dipendekkan cerita, bila baliknya kumpulan Sariyah dan askarnya yang diketahuinya untuk berperang, maka mereka mengatakan, ada tak kejadian-kejadian yang aneh yang berlaku pada waktu tu? Dia mengatakan, ada kejadian yang aneh yang berlaku. Apa dia? Kan? Sahabat bertanya, apa dia kejadian tu? Mereka nak tahulah. Maka Sariyah ni pun menceritakan bagaimana ketika mereka sedang menentang musuh, pada waktu itu mereka sedang mengalami kekalahan. Tetapi tiba-tiba mereka terdengar suara yang menyuruh mereka, khususnya Sariyah, untuk berlari ke arah gunung.
perkataan wahai Sariyah ke gunung, wahai Sariyah ke gunung, yang dikatakan tadi kan, ya Sariyah al-jabal, ya Sariyah al-jabal. Maka Sariyah pada waktu itu yang sedang berada jauh di medan peperangan mendengar suara Sayyidina Umar bin Khattab memberitahu kepada Sariyah dan pada umat Islam pada masa itu, askar-askar umat Islam untuk berlari ke arah gunung. Maka dengan itu mereka pun sempat untuk melarikan diri mereka ke arah gunung. Kemudian dari situ mereka terus bersambung untuk menentang musuh. Akhirnya mereka dapat memenangi perlawanan tersebut. Jadi mereka dapat memenangi menentang musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara kisah-kisah yang menakjubkanlah Sayyidina Umar bin Khattab. Itulah bagaimana Sayyidina Umar ni dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ni kepada Sayyidina Umar inilah tidak lain tidak bukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan juga kerana Sayyidina Umar bin Khattab itu sendiri adalah sahabat yang menyerahkan semua jiwa raganya kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah sikit sebanyak kisah berkenaan dengan Sayyidina Umar, perawi hadis ini, hadis tentang niat ini. Dan kita lihat Sayyidina Umar juga di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah Sayyidina Umar ni telah meriwayatkan sebanyak 539 hadis. Di antara hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita lihat bagaimanalah perbezaan sahabat-sahabat ni dia meriwayatkan hadis. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Macam Sayyidina Abu Hurairah banyak, 5,000 lebih, 5,300 lebih kurang. Sayyidina Aisyah pun banyak, 2,000. Tapi Sayyidina Umar, kita katakan Sayyidina Umar ni antara sahabat yang paling rapat dengan Nabi. Tapi tak semestinya dia dapat meriwayatkan banyak hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Sayyidina Umar dapat meriwayatkan sedikit lebih kurang 539 hadis sahaja. Ini kerana ada sebab-sebab yang kita akan ketahuilah bagaimana Sayyidina Umar ni bukanlah orang yang selalu bersama dengan Nabi di satu tempat. Lain dengan Sayyidina Abu Hurairah yang selalu berada di Masjid Nabawi, yang selalu mendengarkan setiap kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adalah antara sebab kenapa kita lihat bagaimana sahabat-sahabat tu mereka meriwayatkan hadis berbeza-beza dari segi bilangan jumlahnya. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Walaupun mereka tu antara sahabat yang kita tahu yang sangat dekat dengan Nabi, tapi tidak banyak meriwayatkan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, kita lihat hadis ini di antara hadis yang kita selalu dengar. Hadis ini menunjukkan satu perkara yang sangat penting di dalam agama Islam, iaitu berkenaan dengan niat. Di mana hadis ini dimulakan dengan sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sesungguhnya setiap amalan itu bergantung dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu bergantung dengan niat. Kita tahu sesungguhnya itu innama adalah adat hasr. Dia adalah alat bahasa yang digunakan oleh bahasa Arab untuk menunjukkan suatu perkara tersebut ada kelebihannya. Ada kelebihannya. Nak menunjukkan ada kepentingannya perkara tersebut. Jadi kalau kita nak menggunakan bahasa Arab untuk mengatakan sesuatu, jika ada kepentingan, kita nak cakap perkara tersebut tu ada dia punya signifikasi dia, there is a significance to it, kita gunakan adatul hasr, atau kita menggunakan kalimat inna ataupun innama, sebagaimana Allah SWT menggunakannya di dalam Al-Quran Al-Karim, di mana firman Allah SWT yang kita selalu dengar pada hari Jumaat ketika khatib sedang berkhutbah di dalam ayat Quran. Allah SWT berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah SWT dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawat dan salamlah kepada Nabi Muhammad SAW sebaik-baik selawat dan salam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi Nabi Muhammad SAW ini menggunakan adatul hasr, menunjukkan berkenaan dengan kepentingan niat dan signifikan dia.
Jadi sesungguhnya setiap amalan itu bergantung dengan niat. Setiap amalan innamal a'malu binniyat. Setiap apa yang kita buat bergantung dengan niat. Pertama sekali kita nak faham berkenaan dengan niat. Niat dari segi hakikatnya, maksudnya, dari segi hukumnya, tempatnya, waktunya. Jadi kita ambil sedikit faedah daripada maksud niat. Ini dalam kalau kita belajar hukum fiqah, dia menerangkan, ulama menerangkan dengan mudah berkenaan dengan niat untuk memberikan kita, memahamkan kita maksud niat. Kalau kita lihat dari segi hakikatnya ataupun makna niat itu sendiri, definisi niat, an-niyatu, kita faham an-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Niat itu hakikatnya adalah qasdu syai', kita mengqasadkan sesuatu, muqtarinan bi fi'lih, sewaktu dengan perbuatannya. Kita ada qasad, kita ada intention untuk buat sesuatu sesuai selari dengan perbuatannya. Jadi sebelum kita melakukannya, kita dah ada that intention. Sebelum kita nak lakukan perkara tersebut, kita dah berniat dahulu. Itu maksud niat. Jadi dia punya niat dia, intention dia dengan perbuatannya tu dia tidak begitu jauh. Tidak begitu jauh. Melainkan kalau ianya jauh. Kan, kalau dia mengambil masa yang jauh, itu tidak terpanggil niat, itu terpanggil azam. Kita azam nak berubah, kita azam nak turunkan berat badan, kita berazam nak bersukan. Jadi azam kita tu mungkin dia bukan bermakna kita harus buat pada waktu tu juga. Mungkin azam kita tu menunjukkan yang kita akan lakukan di masa yang akan datang. Tapi kalau kita dah niat, aku niat ni, aku nak buat. Jadi maksudnya kita nak niat tu kemudian disusuli dengan perbuatan tersebut. Itu maksud niat. Itu definisi niat di dalam syariat Islam. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Apakah hukum niat di dalam Islam? Hukum niat itu kita tahu wajib. Hukum niat itu wajib sebenarnya. Wajib pada ibadah kita, di dalam ibadah kita. Mahalluha, lakin tempatnya di hati. Kan, niat itu wajib. Wa mahalluhal qalb, dan tempatnya tu di hati. Bila kita niatkan, jadi kita intentnya semua derive from daripada hati kita. Dia datang daripada hati kita, niat tersebut, tempatnya dari hati kita. Tapi melafazkannya atau lafaz biha dalam mazhab Imam Syafi'i itu adalah sunnah. Bila kita melafazkan niat kita itu adalah sunnah mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Bila kita niat nak solat, kita kata usalli sunnatul fardhu dhuhri, usalli sunnatud duha. Kan, kita niat nawaitu shauma ghadin, niat puasa. Jadi kita niat tu, kita melafazkan niat tu. Walaupun kita katakan, tapi niat kan dalam hati, tempatnya kata tadi, tapi kenapa pula kita akan sebutkan? Menyebutkan itu adalah sunnah mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kerana ianya memudahkan kita dalam melakukan ibadah tersebut. Antara faedahnya, jadi kita lihat bagaimana niat itu tempatnya di hati, tapi melafazkannya itu sunnah. Dan waktunya itu mengikut ibadah masing-masing. Waktunya itu mengikut ibadah masing-masing di awal ibadah tersebut. Kita nak salat kan, kita nak membayar zakat, nak bersedekah, melainkan puasa. Perbezaan di sini, puasa ni kelebihannya adalah niat itu kita dapat lakukan sepanjang malam sebelum kita masuk waktu sebelum subuh, kita dapat melakukan niat tersebut. Jadi niat itu adalah hakikatnya, definisi kita dah cakap, kita dah sebut tentang hukumnya wajib, tempatnya mahalluha di hati, melafazkannya ia adalah sunnah mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Maksudnya, maksud niat, maksudnya kenapa kita niat, kenapa kita perlu niat. Di sini ada dua faedah yang kita boleh raih. Kenapa kita memerlukan niat. Yang pertama, tamyizul adah minal ibadah. Faedah yang pertama, kita dapat membezakan kebiasaan dan ibadah. Itu
faedah yang pertama. Tamyizul adah minal ibadah. Membezakan kebiasaan dengan ibadah. Jadi ada kebiasaan kita lakukan, seperti kita mandi, kita duduk. Itu kebiasaan yang kita lakukan, tetapi dengan niat itu menjadikan kebiasaan tersebut, menjadikan perbuatan tersebut menjadi ibadah di sisi Allah SWT yang dapat diraih ganjaran pahala oleh perilakunya, si pelaku. Jadi contohnya kalau kita duduk kat masjid, duduk sahaja, duduk tak buat apa-apa, mungkin kita tak dapat pahala apa-apa. Kalau kita setakat duduk, tak buat apa-apa. Tapi kalau kita duduk, walaupun tanpa melakukan apa jua perkara, apa jua perbuatan, duduk saja di masjid, dan kita niat beriktikaf di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Antaranya juga kita mandi. Mandi hukumnya mubah. Mandi biasa, kita tiap-tiap pagi kita bangun, kita pergi kerja, kita mandi. Kita pergi sekolah, kita mandi. Kita nak keluar, kita mandi. Tetapi dengan kita mandi itu, kita niat mandi kerana contohnya kita nak pergi ke rumah Allah, contohnya pergi masjid, ataupun kita mandi kerana hari Jumaat, kita dapat pahala. Dapat pahala dengan perbuatan mandi tersebut. Tapi kalau mandi biasa saja, tak ada apa-apa. Hukumnya mubah. Maksud mubah di sini kan, kalau kita buat pun tak dapat apa-apa, kalau kita tak tinggalkan pun tak dapat dosa. Itu hukum mubah di sini. Tapi kerana kita dah niat, kita dapat pahala. Dan bermacam-macam lagi lah. Kita makan, kita baca doa, kita niat, kita makan ni dapat tenaga nak beribadah kepada Allah. Kita tidur malam sebab kita nak berehat kerana besoknya kita nak berkhidmat di jalan Allah SWT, sama ada kita keluar bekerja mencari nafkah dan sebagainya. Itu semua niat yang di mana, dan doa yang kita lakukan itu adalah di antara kelebihan kita niat dan dapat membezakan kebiasaan yang kita lakukan dengan ibadah. Maknanya kita niat dapat pahala. Macam itu saja kita dapat pahala. Jadi itu satu faedah, tamyizul adab dengan ibadah. Yang kedua pula faedah adalah tamyiz maratibul ibadah. Perbezaan martabat-martabat ibadah tersebut dengan niat. Jadi dengan niat kita dapat membezakan satu ibadah dengan yang lain. Contohnya kita nak buat ibadah fardu, maka kita niat dia fardu, usalli fardal zuhri. Contohnya kita nak solat zuhur, usalli fardal zuhri, kita niatkan. Tapi kalau kita nak solat sunat, sunat zuhur, usalli qabliyatul zuhri, kita niat aku solat qabliyah zuhur raka'ataini lillahi ta'ala. Okay. Kita nak niat solat duha, usalli sunatat duha. Tapi kalau kita nak niat subuh, usalli fardal subhi dan sebagainya. Maknanya kita membezakan ibadah di antara satu dengan yang lain. Perbezaan martabat ibadah tersebut, sama ada fardu ataupun sunnah. Kita nak puasa di Ramadan, kita niat nawaitu sama ghadin ana adai fardu syahr Ramadan fi hadis sanati lillahi ta'ala. Kita niat, kita sebutkan fardu Ramadan, nak puasa di bulan Ramadan. Tapi kalau kita nak niat puasa sunat, sama ada sunat Syawal ke, sunat hari putih ke, usalli sunnata yaumul bid, aku puasa nawaitu sauma yaumul bid, sesungguhnya aku berpuasa untuk puasa hari putih, contohnya puasa sunat hari putih. Jadi dengan niat itu membezakan ibadah di antara satu dengan yang lain, sama ada dia fardu ataupun dia sunnah. Itu sedikit sebanyak berkenaan dengan niat di sini, dengan niat. Jadi di sini kita lihat Nabi Muhammad SAW itu menyebutkan bahawasanya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu bergantung dengan niat. Bergantung dengan niat. Maka setiap perbuatan kita lakukan tu memang kita perlukan niat, dan niat itu yang membezakan amalan tersebut. Dan perbuatan tu kita perlukan niat, dan niat itulah yang membezakan perbuatan tersebut, sama ada perbuatan itu mendapat pahala ataupun tidak. Dan yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Rangkap ini, jumlah ini
perkataan ini dia memberikan faedah yang tidak diberikan pada rangkap yang pertama. Sesungguhnya perbuatan itu adalah dengan niat. Yang pertama itu menunjukkan akan fadilat niat dalam Islam, di mana setiap perkara itu memerlukan niat. Dan kita faham kepentingan niat di sini dan hakikatnya dan maksudnya kita berniat. Tapi yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka di sini kita mendapatkan satu garis pandu bahawasanya niat inilah kan yang akan memberikan kita ganjaran sesuai dengan apa yang kita pada perbuatan yang kita lakukan sesuai dengan niat kita. Maka para ulama, contohnya Imam Nawawi, telah memberikan garis pandu yang mudah di dalam amalan ibadah kita seharian. Kita, yang pertama, dia ada 4 perkara. Yang pertama, kita niat yang baik, kita ada niat yang baik, dan kita juga melakukan perbuatan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita niat baik tapi perbuatannya tak baik. Itu yang kedua. Niat baik tapi perbuatannya tak baik. Yang ketiga, kita niat jahat, niatnya tak baik tapi perbuatannya baik. Niatnya tak baik tapi perbuatannya baik. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, niat dan perbuatannya dua-dua tidak baik. Jadi kita pecahkan kepada 4 di sini. Daripada hadis yang kita sebut, kita dengar tadi, rangkap tadi, kita boleh pecahkan kepada 4 perkara dalam Islam. Jadi yang pertama, itulah yang kita lihat yang diterima oleh Allah SWT tanpa yang ketiga-tiga, yang terakhir. Jadi yang pertama tu dia niat baik dan dia juga melakukan perbuatannya baik sesuai dengan niatnya. Dia orang niat nak solat, dia niat nak sedekah, semua itu dia buat kerana Allah SWT. Dia nak buat tu kerana Allah SWT, nak mendapatkan ganjaran, dapatkan pahala, dia nak mendapatkan syurga Allah, dia nak bantu orang, dia nak nak takut siksa api neraka dan sebagainya. Itu semua niat yang baik dan sesuai dengan perbuatannya juga, dia buat perkara yang baik juga. Itu akan diterima oleh Allah SWT, dan itulah antara niat dan amalan yang selari yang diterima oleh Allah SWT di dalam agama Islam kita. Adapun kalau dia niat dia tak baik tapi perbuatan dia baik, niat tak baik tapi perbuatan dia baik. Maaf, tadi niat dia baik tapi perbuatan dia tak baik. Tu yang kedua. Dia niat baik, niat nak tolong orang, aku nak tolonglah member aku ni, nak tolonglah keluarga aku ni tengah susah sebagainya, tapi perbuatan dia tak baik. Kan? Dia pergi mencuri, na'udzubillah min zalik, dia pergi mencuri contohnya sebab dia nak tolong orang. Dia pergi dia menipu kan kerana nak bantu orang contohnya. Niat dia baik, niat dia nak bantu orang, tapi perbuatannya tak baik. Dia pergi melakukan perkara-perkara yang salah. Itu tidak diterima di dalam agama Islam. Itu garis pandu. Walaupun setiap perbuatan dengan niat, tapi nak kena sama selari niat dan perbuatan kita. Jadi walaupun niat kita baik, tapi perbuatan kita tak baik, tidak diterima sama sekali. Itu golongan yang kedua. Yang ketiga, dia niat dia tak baik tapi perbuatan dia baik. Ini contoh orang-orang yang munafik. Orang-orang yang munafik, dia perbuatan kita nampak dia solat, dia tolong orang, tapi niat dia lain, sebalik yang dia buat, yang dia lakukan. Dia kata dia orang yang beriman tapi tak beriman. Dia kata dia adalah orang Islam tapi sebenarnya dalam hati dia bukan orang Islam. Itu seperti tanda-tanda orang munafik. Mahupun kita pun, umat Islam pun harus jauhkan daripada perkara tersebut. Kita bantu orang tapi niat kita ada iri hati, kan? Kita dengki dengan orang tapi depan orang tersebut kita baik, kan? Kita bermuka dengan orang tersebut. Kita bantu dia tapi kita tak ikhlas pun dalam bantuan kita. Kita senyum dekat dia, kan? Tapi dalam hati kita sebenarnya tak ada pun niat untuk berbaik dengan dia. Ni yang ketiga ni, yang sama juga.
perbuatan tersebut tidak diterima oleh Allah SWT. Dan yang keempat adalah niat dan perbuatannya yang tidak baik sama sekali. Itu ditolak oleh agama kita sama sekali lah. Perbuatannya, niatnya tak baik, perbuatannya pun tak baik juga. Na'udzubillahi min zalik. Maka kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah Ta'ala menggolongkan kita daripada golongan orang yang pertama tadi. Niat yang baik dan juga amalannya yang baik juga, insya-Allah Ta'ala. Jadi seterusnya kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menyebut berkenaan dengan hijrah. Fahijratuhu ilallah wa rasulih. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasulihi. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Fahijratuhu ilallah wa rasulih. Maka kita lihat hijrah itu maksudnya hijrah pada waktu itu adalah berpindah daripada negara yang bukan Islam kepada negara yang bukan Islam, daripada tanah yang bukan Islam, kekufuran kepada tanah yang diduduki oleh orang Islam yang membela orang Islam dan agamanya pada waktu itu. Contohnya zaman Nabi, kita tahulah kan, sahabat-sahabat duduk di zaman di kota Mekah. Di kota Mekah yang di mana kebanyakannya semua orang yang bukan saja bukan orang Islam tapi menindas orang Islam pada waktu itu. Maka mereka berhijrah ke kota Madinah. Tapi sekarang tidak bermakna kita harus berhijrah seperti mana berlakunya atau dilakukan oleh sahabat-sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Jadi konteks hijrah untuk kita pada masa ini adalah bukan sebegitu. Konteks kita pada masa sekarang adalah maksud hijrah di sini adalah kita berhijrah daripada kemungkaran kepada kebaikan. Berhijrah daripada maksiat kepada ibadah dan taat kepada Allah SWT. Berhijrah daripada ibadah dan taat kepada Allah SWT kepada ibadah dan taat kepada Allah SWT yang lebih baik. Itu adalah hijrah kita buat masa sekarang ni. Mungkin dulu kita jahat, sekarang kita nak jadi baik. Mungkin dulu kita banyak buat silap, banyak berdosa, sekarang kita nak bertaubat, nak melakukan banyak ibadah kepada Allah SWT. Mungkin dulu ibadah dan ketaatan kita kurang, sekarang kita nak menambahkan lagi ibadah dan ketaatan kita. Inilah hijrah kita pada masa sekarang ni. Yang ini kita belajar, setiap kali kita pergi masjid, kita dengar kuliah agama, dengar ceramah, dengar kelas-kelas agama, kita makin tahu. Jadi kita nak melakukan penghijrahan di situlah. Dulu kita tak tahu, sekarang kita makin tahu. Jadi dengan kita makin tahu, kita makin banyak beramal dengan apa yang kita tahu. Jadi di situ kita sedang melakukan satu penghijrahan. Dulu kita tak tahu solat sunat tu macam-macam, ada banyak. Solat qabliyahnya lain, ba'diyahnya lain, solat sunat di pagi harinya lain, solat sunat di malam harinya lain. Kita tak tahu. Sekarang ni kita tahu, jadi kita nak tambahkan ibadah kita. Itu satu penghijrahan juga. Dulu kita tak tahu solat sunat itu ada sunat rawatib, ada 10 rakaat sunat rawatib, qabliyah dan ba'diyah, yang di mana adalah sunnah muakkadah. Kita tak tahu apa tu sunnah muakkadah. Kita dah belajar sekarang, guru kita ajar. Sunnah muakkadah ini adalah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik beliau tidak bermusafir ataupun dalam keadaan bermusafir. Nabi kalau berada di kota Madinah, tetap buat solat sunat yang hukumnya sunat muakkadah. Dan apabila ketika Nabi musafir pun Nabi tetap juga buat, tak pernah tinggalkan, hadaran wala safaran. Jadi apakah solat sunat rawatib ni yang kita belajar? Ada 10 rakaat solat sunat rawatib tersebut. Ada 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, dan 2 rakaat selepas isyak. Jumlahnya menjadi 10 rakaat setiap hari, yang kita tahu dinamakan solat sunat rawatib. Sekarang kita tahu. Dulu kita tak tahu. Dulu kita solat lah juga. Kita tahu ada solat sunat. Tapi kita tak tahu. Sekarang kita dah tahu. Guru kita dah ajar kita, ustaz-ustazah dah ajar kita. Sekarang kita nak amalkan. Ini satu penghijrahan daripada baik kepada lebih baik. Dulu kita solat, sekarang kita nak tambahkan lagi solat kita. Ini adalah satu penghijrahan yang baik.
yang patut kita lakukan dalam masa kita sekarang, konteks kita sekarang, untuk kita memperbaiki, memperbetulkan ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah SWT, mempertingkatkan ibadah kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat, sambungan hadisnya lagi, wa man kanat hijratuhu ila lidunya yusibuha, dan barang siapa hijrahnya itu kepada dunia yang beliau ingin memperolehinya, aw imra'atin yankihuha, ataupun kepada wanita yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu mengikut apa yang dia niatkan. Hadis ini disebutkan kerana antara sebab sebab seperti ayat Al-Quran kita kata sebab nuzul kan, asbabun nuzul, kenapa ayat Quran itu diturunkan, ada kisah-kisah di sebalik ayat Quran tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, asbabun nuzul. Dalam hadis juga ada sebab-sebab diriwayatkan hadis tersebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini kita lihat hadis ini bahawasanya pada zaman yang Nabi Muhammad SAW itu ada seorang sahabat yang ingin berhijrah ke Madinah kerana ingin menikahi seorang wanita yang dinamakan Ummu Qais. Ummu Qais ni adalah seorang wanita yang tinggal di Madinah. Maka apabila sahabat ini dia nak berhijrah ke Madinah, semata-mata hijrahnya itu menikahi Ummu Qais. Ummu Qais mengatakan, kamu nak menikahi aku, kau harus hijrah ke sini, baru kau dapat menikahi aku. Maka Ummu Qais ini memberikan syarat pernikahan tersebut dengan hijrahnya sahabat ini daripada kota Mekah ke kota Madinah. Dan itu adalah antara sebab disebutkan hadis ini. Ulama mengatakan dalam situasi ini, walaupun hadis ini khusus bagi peristiwa tersebut, tetapi hadis ini juga memberikan makna yang luas. Dan makna yang luas ini yang dapat kita mengambil faedah dan manfaat daripadanya. Yang bermaksud di sini al-ibrah, ibrahnya di sini kita mengambil iktibarnya bi umumil lafz, dengan umumnya lafaz tersebut. Lafaz innamal a'malu binniyat, setiap perbuatan tu dengan niat. Walaisa, dan bukan bi khususiyati sabab, dan bukan kerana sebabnya yang khusus. Di sini sebab yang khusus kenapa hadis ini diriwayatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana peristiwa tersebut, peristiwa seorang yang ingin menikahi Ummu Qais, berhijrah kerana ingin bernikah. Tetapi kita mengambil manfaat daripada umumul lafz, daripada umumnya lafaz-lafaz yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini. Jadi ini adalah di antara kelebihan, di antara iktibar yang pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Maka itu sedikit sebanyak kita lihat bagaimana kita boleh meraih manfaat daripada hadis ni. Hadis ini para ulama mengatakan, kebanyakan ulama mengatakan hadis ini adalah hadis setengah daripada agama. Maksudnya di sini hadis ini adalah setengah daripada ilmu. Kerana kita memahami hadis ini adalah maksudnya kita memahami kepentingan niat di dalam ibadah kita. Maka dia adalah separuh daripada ilmu tersebut. Dan dengan niat kita lah dapat diterima ibadah-ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ulama mengatakan ni hadis nisful ilm. Hadis ini dia merupakan setengah daripada agama, setengah daripada ilmu. Kerana kita dapat memahami hadis ini akan kepentingan niat di dalam setiap amalan, khususnya ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga menunjukkan jawami'ul kalim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan akan betapa indahnya, betapa sesuainya setiap perkataan-perkataan yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana ianya menyeluruh dan mudah difahami dan merangkumi banyak rahsia dan faedah dan manfaat yang boleh kita pelajari. Itulah maksud jawami'ul kalim di sini.
Dia menyeluruh, setiap kalimat-kalimatnya menyeluruh dan memberikan makna yang luas, dan faedah yang sangat banyak, dan manfaat serta manfaat yang tak putus-putus. Ini adalah maksud Jawami'ul Kalim, dan ini adalah di antara hadis menunjukkan Jawami'ul Kalim baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita selesai di sini. Walaupun kita tahu hadis ini banyak lagi manfaat dan faedah yang boleh kita pelajari, insyaAllah kita boleh teruskan dengan hadis yang seterusnya. Dan kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT memudahkan urusan kita, Allah SWT memudahkan urusan mereka yang di sekeliling kita, orang-orang yang kita sayangi, dan semoga Allah SWT memudahkan kita untuk melakukan ibadah sesuai dengan niat kita yang baik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Moga-moga kita mendapat faedah dan daripada perkongsian kita, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah hingga kita bertemu kembali.